tamadun barat dia cedok macam mana? Dia ambil ilmu dia orang Islam yang dulu yang orang Islam yang apa yang asaskan. Macam mana orang Islam boleh cuai menyebabkan ilmu tu ownership dia bertukar. Macam mana macam patutnya benda tu dah lama dunia kenal sebagai ilmu dari orang Islam, tapi macam mana masyarakat zaman sekarang tahu lain pula. Lepas tu soalan kedua ni tak ada kaitan dengan tajuk lah. Kalau kan yang kita tahu musuh Islam, dia cara dia nak mostly cara dia nak jatuhkan Islam dengan cara tipu helah, dengan cara trik. Macam mana kepala otak dia boleh pandai sangat sampai dia boleh cipta trik-trik ni. Dia orang beristiqarah ke? Saya beli. Nama apa kita? Arif. Arif. Okey, adik Arif. Soalan pertama, abang boleh cerita macam ni. Adik-adik cari satu buku. Abang kenal buku banyak ni. Esok aku datang pula tak baca lagi, tak tahu kan. Satu buku ditulis oleh Hodgson, Hodgson. Ditulis The Venture of Islam. Ada 3 jilid. Dan ada terjemahannya dalam bahasa Melayu oleh DBP. Tapi terjemahan DBP ni memang tak best lah. Memang pening. Baik baca buku orang putih ni. Tapi tak faham lah kan. Tapi tak apalah, bandingkan. Michael Hodgson tulis satu buku The Venture of Islam. Dalam jilid kedua Venture of Islam, dia ceritakan macam mana masyarakat Islam ini dia telah menjadi satu masyarakat yang autonomous, tapi masih lagi dalam satu kerangka. Kan sebelumnya ada khalifah kan. Zaman khalifah tu kecil lagi tau. Khalifah Khulafa Ar-Rasyidin. Dia masih boleh kontrol dia punya kawasan. Kemudian Umayyad Dynasty. Kemudian ada Abbasiyah. Abbasiyah ni lama. Dan Abbasiyah ni zaman separation ni, zaman decentralization. Adanya sultan-sultan tempat-tempat lain. Faham Adanya, maksudnya dalam negara dalam Khalifah Abbasiyah itu ada sultan-sultan lain yang keluar, dia autonomous. Tapi dia masih bai'ah lah kepada khalifah tau. Tapi mungkin dia lebih kuat daripada khalifah. Contoh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Dia bukan khalifah kan? Dan masa zaman dia ada khalifah. Faham? Tapi dia yang lead peperangan untuk mendapatkan semula Baitul Maqdis. Nampak? Zaman tu bukan tak ada khalifah, ada. Tapi khalifah mungkin lemah. Ada negara-negara kecil yang berkembang. Di situ kita boleh lihat bahawa masing-masing negara ni ada sultan-sultan yang hebat dan pandai yang menaja kepada perkembangan ilmu. Walaupun sebelumnya sudah berlaku daripada zaman dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, sampailah kepada negara-negara kecil ini memang berlaku proses pengembangan ilmu. Tapi adik-adik tahu zaman declination tu zaman bila? Apabila negara-negara Eropah Barat mula untuk melakukan ekspedisi ke sebelah timur, yang starting by Portugis dan Spanyol. Kan 1511 kita jatuh tapi zaman 1511 itu zaman kegemilangan Sultan Uthmaniyah. Dan ketika itu masih ada lagi khilafah di Baghdad. Cuma masa itu yang memegang kuasa sebenar adalah Kesultanan Mamluk, bukan khalifah. Jadi adik-adik kena faham tau, bila kita belajar sejarah, selalu kita belajar satu benda, kita tak nampak the whole picture, keseluruhan sejarah tau. Abang boleh ceritakan bahawa kejatuhan masyarakat Muslim ini apabila kita tidak menekuni atau mengikuti syarat-syarat peradaban. Itu asas. Tamadun ni dia sifatnya bukan cyclical tapi conditional. Dia akan jatuh apabila kita tidak memenuhi syarat-syarat ketamadunan. Apa contoh? Tamadun apa dalam dunia? Bila tamadun itu maksudnya kehalusan tata susila, kehalusan budi, kehalusan budaya, masyarakat yang tersusun, kan? Yang ada struktur, ada sistem, begitu. Jadi bila masyarakat tu sudah mula mengenepikan benda tu, kan? Ada duit tapi tirih, rasuah, apa lagi?
bunuh orang suka hati, tak ada peraturan, tak ada undang-undang, itu dah melanggar syarat-syarat ketamadunan, maka akan jatuh akhirnya. Dan amat tidak menafikan bahawa kepimpinan sangat penting dalam membina ketamadunan. Masyarakat Muslim jatuh atas sebab pemimpin Muslim jatuh. Situ Profesor atas diletakkan dipanggil apa? Vicious cycle. Kenapa masyarakat Muslim ni jatuh? Dia kata asas mulanya berlaku di bawah, di ground. Ini atas tanah, ini di bawah, bawah tanah. Bawah tanah ni berlaku apa? Berlaku corruption of knowledge. Berlaku satu proses apa? Corruption of knowledge apa? Korupsi ilmu. Jadi kesalahan dalam memahami ilmu dan meletakkan mana ilmu yang penting, mana ilmu yang tak penting, mana martabatnya. Daripada corruption of knowledge, dia akan ada kesan yang seterusnya dipanggil sebagai loss of adab. Kehilangan adab. Orang yang tidak ada ilmu yang betul, maka dia akan hilang adab sebab dia tak tahu macam mana nak menempatkan ilmu dia dan menempatkan sekitar dia dengan apa ilmu yang dia ada. Daripada situ, itu peringkat individual. Bila ramai orang yang corruption of knowledge, engkau korup kan? Jadi ramai orang yang loss of adab. Bila ramai orang yang hilang adab, maka mereka akan memilih kepimpinan. Manusia hidup dalam masyarakat, dia akan pilih kepimpinan dia. Dia akan pilih kepimpinan yang macam dia, orang yang tidak beradab. Daripada situ berpusinglah dia punya circle dia tu. Circle dan cycle. Dan kemudian jatuhlah tamadun. Orang Islam tidak terkecuali. Loss of adab, corruption of knowledge, dan dia orang pilih pemimpin, dan pemimpin tu akan mengkorapkan seluruh struktur yang kita ada, maka hilang segala. Itu soalan pertama. Soalan kedua, kenapa orang putih ni bijak sangat? Ya. Tidak juga bijak. Orang putih ni bodoh juga. Tapi saya tak menafikan bahawa Hilman putih lah. Hilman bukan orang putih. Saya gurau ya. Kita katakan bahawa macam mana orang putih boleh menipu kita. Asasnya tadi, bukan orang putih menipu kita, kita yang jadi bodoh. Maka kita mudah ditipu. Kita yang merelakan diri kita ditipu. Baca buku Malik bin Nabi kan? Istilah yang digunakan apa? Decolonizability. Decolonizability. Cuba sebut. Baca buku dia ada yang di apa? Man in History. In the Quran and History, tak silap. Manusia dalam Quran dan sejarah. Dalam sejarah dan masyarakat, sorry. Man in History and Society, macam itulah tajuk dia. Buku Malik bin Nabi ni cukup penting untuk kita baca. Bagaimana dia mengangkat martabat akal. Apa masalah kaum muslimin? Masalah kelesuan akal, malas berfikir, dan merelakan diri untuk dijajah. Colonializability, itu maksudnya colonializability. Maksudnya dia ada keupayaan untuk dijajah. Nanti balik cuba praktis. Kita akan tasmik dalam usrah seterusnya. Itulah jawapan.